Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kuliah Ma'arif pada malam ini iaitu sepatutnya saya buat di surau surau Haji Musa, Kampung Rincing Tengah, ya. Tapi mungkin kerana COVID ni, jadi kita buat online lah. Jadi pada malam ini saya ambil kesempatan ni untuk nak teruskan pengajian di surau Haji Musa, iaitu berkaitan dengan tafsir Ar-Rahman. Ya, kita dah sampai kepada surah Al-Ma'idah, ya, iaitu juzuk yang ke-6. Jadi pada malam ni kita akan bincangkan, kita akan memahami ayat yang ke-44 daripada surah Al-Ma'idah. Jadi sebelum itu, seperti biasa, mari sama-sama kita baca ayat ini. Satu ayat, ya. Rasanya satu ayat saja malam ni kita cuba bincangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-akhbar. والربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sadaqallahul azim. Jadi erti ayat ini iaitu yang bermaksud, terjemahannya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka menjalankan hukum Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, iaitu kitab Taurat itu. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku dengan memelihara diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahku. Dan janganlah kamu menjual, membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia. Dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka itulah orang-orang yang kafir. Okey, terjemahan ayat tadi. Maka ayat ini berlanjutan daripada ayat 43 sebelum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak beriman itu menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum. Maka Nabi memberilah hukuman, tetapi mereka pun tahu bahawa hukuman itu sudah ada dalam kitab mereka. Tapi apabila diberi hukuman kepada mereka, diberitahu kepada mereka, mereka menolaknya. Jadi sebenarnya mereka bukan daripada kalangan orang yang beriman. Itu sebenarnya. Ya, kemudian urutan daripada ayat ini, Allah nak menjelaskan, ya, bahawa Allah Subhanahu wa turunkan kitab Taurat, iaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Taurat ini sebagai panduan bagi orang-orang
yang beriman ya dengan Nabi Musa ketika ketika itu. Dan jadi orang yang berpegang dengan kitab ini, ya, maksudnya dengan kitab Taurat ini, maka mereka ini seperti mana dikatakan orang-orang yang macam Nabi, para ulama, para Nabi, Anbiya, mereka akan menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT, menetapkan hukuman bagi orang-orang Yahudi. Maksudnya kitab itu untuk orang Yahudi, ya. Jadi Nabi-Nabi macam Nabi Musa tu, dia tetapkan hukuman seperti mana yang terdapat dalam kitab itu. Begitu juga tentang dengan ulama-ulama mereka ataupun pendeta-pendeta mereka yang beriman dengan kitab itu, maka mereka akan diamanahkan, mereka kena jaga. Maksudnya mereka kena jaga, ya. Diamanahkan memelihara kitab itu, kemudian menjalankan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab itu, iaitu kitab Taurat itu, dan mereka pula menjadi penjaga, pengawas. Maksudnya jaga kitab itu, jangan maksudnya contohnya jangan dibuat perubahan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku seperti mana kita tahu dalam kitab Taurat itu banyak perubahan-perubahan, ataupun ada benda-benda yang mana pendeta-pendeta dan ulama-ulama dia tidak menyampaikan yang sebenarnya seperti mana yang disebutkan dalam kitab Taurat itu. Maka sebab itu kita tengok Nabi Isa AS diutuskan selepas itu dengan tujuan untuk nak membetulkan kitab nak membetulkan orang-orang yang mengikut kitab Taurat itu. Kan, jadi kitab Taurat ni maksudnya kalau kita pergi setakat itu dulu, kalau kita faham di sini kitab itu, berdasarkan kepada ini kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kitab Taurat, iaitu kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni sebagai orang Islam, kita wajib percaya kepada kitab-kitab, kan? Iaitu percaya kepada kitab, iaitu satu daripada rukun iman, kan? Maka sebab itu kita percaya kepada kitab Taurat, kita percaya kepada kitab Injil, kita percaya kepada kitab Zabur, dan kita percaya kepada kitab Al-Quran. Tapi yang kita guna pakai ialah Al-Quran ini. Ya, kitab Zabur maknanya kita tak guna pakai sebab itu diturunkan sebelum daripada kepada nabi-nabi sebelum daripada itu. Kitab Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca kitab ini, baca ayat ini, kita dapat kaitkan bahawa apa yang Allah SWT sebut dalam kitab ini, apa yang Allah sebut ini, ia menunjukkan kepada kitab Taurat. Tapi sebenarnya nak menjelaskan kepada kitab Al-Quran juga. Maksudnya kitab Al-Quran itu juga bila kitab Al-Quran itu diutuskan kepada kita, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita, maka kita kena ikut. Kita kena ikut apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Dan begitu juga kita kena pegang teguh kepada kitab itu. Kita kena, orang kata, menjaga kitab itu, ya, supaya jangan ada perubahan, ya. Kita kena jaga. Juga kita kena letakkan hukum bagi mereka, bagi misalnya mungkin di sini disebut tadi dia kata nabi-nabi, ya, mungkin bagi kita Nabi Muhammad SAW, dan selepas Nabi Muhammad iaitu para khulafa ar-rasyidin, ya. Selepas khulafa ar-rasyidin tu maksudnya sampailah kepada tabi'in, ya, seterusnya sampailah kepada alim ulama hari ini. Maka tugas maknanya pendeta, dia kata tugas pendeta dan juga tugas ulama-ulama mereka itu untuk menjaga. Itu juga tugas kita, ya, tugas kita bagi orang Islam ni, maksudnya ikut Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ni kita kena jaga kitab itu, ya. Kita jaga kitab itu, jaga dari sudut, orang kata, mempaatkannya dari sudut kita katakan menjalankan hukuman, menjalankan apa yang diperintahkan dalam kitab itu, ya. Misalnya soal semayang, diperintahkan semayang, misalnya soal perintah zakat, ya. Makan banyak lagi lah dalam perintah kehidupan kita manusia. Jadi kalau kita baca faham ini, maka kita dapat kaitkan dengan kitab Al-Quran juga. Maka kita juga diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga kitab Allah. Apa kitab Allah kita? Iaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu penegasan dalam ayat ini. Dan kita kena menjalankan hukuman seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Mana kata apa yang Quran perintahkan untuk kita laksanakan hukuman itu, maka kita kena laksanakan seperti mana yang ayat sebelum ini, apabila mereka membuat sesuatu maka mereka akan tanya apa hukuman, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, kan. Jadi Nabi menjelaskan kepada mereka hukuman itu. Berkaitan dengan orang Islam, Al-Quran ini maknanya kalau ada perintah dalam Al-Quran, maka kita kena laksanakanlah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya cara kita bersolat, cara kita berzakat, cara kita bermunakahat dan sebagainya. Okey.
Itu yang pertama lah, isi yang pertama dapat kita fahamkan. Jadi dia kata, jadi kita kena jaga kitab Al-Quran tu. Yang kedua, sebelum itu kita dapat faham di sini, dia kata selepas itu dia kata, oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia. Kadang-kadang kita ni berpegang kepada Al-Quran, kadang-kadang Quran kata begini dan sebagainya, tapi oleh kerana kita takut kepada manusia, kita orang kata tidak berpegang kepada perintah Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran. Kenapa? Takut dengan manusia. Mungkin ada kata tidak menggunakan dengan tepat, seperti mana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Mungkin dia berdasarkan kepada pahaman dia, ya, yang orang kata yang sampai kepada nafsu dia, maka dia akan buat. Tapi bila tidak sampai kepada apa yang dikehendaki bagi diri dia, maka dia tak akan buat, gitu kan. Jadi maksudnya penekanan ke arah untuk pelaksanaan itu dari segi hukum itu, maksudnya tak bolehlah kita orang kata orang kata boleh bagin lah, maksudnya kita boleh terima yang ni, kita tolak yang ni. Maksudnya tolak Al-Quran sama sekali tak boleh, ya, sama sekali tak boleh kita tolak Al-Quran. Sebab tu dia kata di sini, dia kata Al-Quran menyebut, dia kata memelihara diri melakukan. Lepas tu dia kata dari sebarang perubahan, oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepada aku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang turunkan Al-Quran itu. Sebenarnya Allah yang turunkan kitab Taurat itu. Dengan memelihara diri kamu daripada melakukan maksiat. Jadi kita kena jaga, ya, jangan melakukan perkara maksiat. Ya, perkara maksiat ni perkara yang ditegahlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang berdosa. Iaitu dan kita sepatutnya kena patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jelas ayat sini menjelaskan kepada kita bahawa janganlah kamu menjualkan, membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi kadang-kadang berjual beli, ya, jual ni ayat Al-Quran ini kadang-kadang kita gunakan dia untuk sesuatu yang orang kata sesuatu yang boleh kita buat jual beli lah, maksudnya begitu, kan. Kita boleh buat tukar menukar begitu. Janganlah kamu menjual belakang-belakangkan ayat aku ni dengan harga yang sedikit, dengan harga yang rendah. Maksudnya harga yang sedikit ni harga yang rendah, ya. Seperti mana dia kata, kerana apa? Kerana untuk nak mendapat kepentingan dunia, ya, kerana untuk mendapat kepentingan sesuatu itu, maka kita tolak prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran. Mungkin dari segi hukum kita boleh abaikan hukum tu kerana kita ada sesuatu, ya, yang kita akan ada keuntungan di dunia yang kita dah dapat. Betul disebut sini dalam dari segi kerana untuk mendapat rasuah, ya, mendapat duit, ya. Kadang-kadang kita gunakan itu dengan tujuan untuk mendapat duit, ya, dan juga untuk mendapatkan pangkat, ya, pangkat. Kadang-kadang kita sanggup khianat, ya, sebabkan khianat itu maksudnya tak boleh kita, itu tegahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tak boleh sifat yang sangat dikeji, ya, tapi oleh kerana sebab Quran perintah supaya jangan kita menjadi orang yang khianat, kan. Tapi kerana untuk mendapat sesuatu kepentingan dunia, maka kita sanggup khianat itu. Jadi itu dikatakan maksiat lah, maksudnya jangan melakukan maksiat, maksudnya. Jadi mungkin kerana pangkat, ya, kerana kedudukan untuk menjadi sebagai seorang yang berkuasa dan sebagainya, kan. Jadi ini kadang-kadang dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan benda-benda ini dah berlaku zaman Nabi SAW, ya. Macam kita katakan berlaku kepada seperti mana orang-orang Yahudi, ya, kadang-kadang mereka ni menggunakan ayat-ayat, ya, kitab-kitab mereka itu dituliskan di kertas-kertas dan sebagainya, ya. Kemudian dia buat jampi-jampi, orang kata azimat dan sebagainya, dia jual kepada orang-orang yang mungkin orang-orang yang tak ada agama, yang tak ada kitab lah. Mereka tu orang yang ada kitab, yang ada di Madinah itu orang Yahudi ni. Sedangkan orang yang penduduk di Madinah tu misalnya Aus dan Khazraj ni ada daripada kalangan mereka itu yang tak orang kata tak tahulah dengan keadaan ini. Mereka percaya begitu saja, kan, dengan keadaan yang itu. Jadi ini yang berlaku lah, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya, kepada orang Arab di Madinah dulu. Mereka jual ayat-ayat Al-Quran itu dengan harga yang murah, kenapa? Untuk nak mendapat keuntungan dunia. Ya, begitu juga kadang-kadang kalau kita singkap balik tentang bagaimana kitab Taurat itu, ya, sebab itu alhamdulillah kitab Al-Quran ni maksudnya Allah jaga,
ya, Allah jaga sampai hari kiamat, dia tak akan berlaku perubahan dan sebagainya. Cuma pengikut saja mungkin berubah, tapi Quran tu tak akan berubah, dia akan macam itu saja. Pengikut tu mungkin berubah, pada mulanya dia ikut, lepas tu dia akan berubah, kan. Tapi Al-Quran tetap juga macam itu. Berbeza dengan kitab Taurat, Injil, kan. Kadang-kadang dia berubah, kan. Tak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perubahan-perubahan ni berlaku kerana apa? Kerana ada kepentingan, ya, bagi sesuatu, ya, kepentingan bagi sesuatu untuk dunia. Ya, macam dulu kita tengok mungkin Kristian, kan, orang beragama Kristian, gereja misalnya digunakan, ya, kata kedudukan gereja itu menggunakan istilah-istilah kitab sebagainya, istilah-istilah yang tersebut dalam kitab Injil, ya, dan sebagainya. Dan kemudian untuk nak mendapat kedudukan mereka tu, padri-padri di gereja itu, maka mereka ada yang mereka ubah. Kerana apa? Kerana untuk nak dapat kepentingan hidup mereka di dunia ini, ya. Mereka sanggup menggadaikan, maksudnya sanggup menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu untuk kepentingan tadi, untuk kepentingan untuk nak dapat duit, rasuah, untuk kepentingan pangkat, ya, dapat kedudukan, ya, dan dulu kepentingan untuk menjadi mungkin penguasa, ya, seorang yang berkuasa, ya. Jadi ini yang digunakan oleh. Jadi dalam ayat ini nak menjelaskan kepada. Jadi Allah kata kalau sekiranya, ya, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan, ya, Allah katakan apa yang diturunkan dalam kitab Al-Quran ni ataupun kitab Taurat itu telah diturunkan, kalau tak menghukumkan dengan apa yang diperintah oleh Allah SWT dalam kitab itu, apa yang disuruh oleh Allah SWT itu, maka mengingkarinya mereka akan perintah itu, maka dikatakan mereka itu adalah orang yang kafir. Na'udzubillah min zalik, kan. Jadi mungkin kita katakan kita tak sampailah peringkat yang boleh dikatakan sampai digulungkan golongan kafir, ya. Maksudnya mungkin kerana kita tak tahu dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang tahu tentang hukum ini, dengan jelas mereka menentang hukum ini, maka itu dikatakan orang kafir. Sebab orang kafir ini dia menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana orang kafir Quraisy, ya, dia menentang Nabi. Kerana apa? Kerana dia menentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, maka mereka tentang, ya, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka digolongkan dalam golongan orang yang kafir, orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itulah yang dapat sedikit sebanyak, ya, kita bincangkan, ya, pada malam ini yang berkaitan dengan ayat 44, ya, daripada surah Al-Maidah. Ya, jadi kesimpulan daripada ayat ini mungkin kita dapat ambil pengajaran. Maka pengajaran yang pertama kita dapat ambil iaitu kitab Al-Quran ataupun kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu kitab yang suci. Maksudnya kita kena ikut apa yang terdapat dalam kitab itu, apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau sebenarnya di sini Taurat, ya, disebut ini Al-Quran, maka bagi kita kitab Al-Quran itu kitab yang suci, kitab yang tak boleh kita sanggah, ya. Tidak ada penipuan dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab-kitab lain tu ada, ya, tapi dalam kitab Al-Quran tak ada penipuan di sini. Sebab ini kita kena akui, kan. Jadi kita berpegang teguhlah kepadanya. Nak cari kebenaran, tak ada kitab lain melainkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala macam Taurat yang disebutkan tadi, kan. Kemudian yang kedua, ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam kitab itu, maka itu merupakan ikutan yang wajib kita ikut. Kalau suruhan, kita kena ikutlah, ya. Kalau tegahan, maka kita tak boleh laksanakanlah tegahan itu. Misalnya amal ma'ruf tu suruhan yang baik, kita ikutlah. Nahi mungkar, tegah yang mungkar, tak bolehlah. Macam maksiat, kan, tak boleh. Itu yang kedua dapat kita ambil daripada pengajaran daripada ayat yang kita bacakan ini. Kemudian yang ketiga, maksudnya kita bukan hanya setakat disuruh orang kata menjaga, orang kata membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran ini, kitab Allah sini, kita juga kena jaga dia, ya, jaga, ya. Mungkin dalam konsep jaga ni hari ini mungkin banyaklah prosesnya. Mungkin jaga, mungkin dari segi perubahan, mungkin Allah dah jamin itu, ya. Walaupun ada segolongan manusia yang cuba nak ubahkan Al-Quran ini, tapi akhirnya mereka tak berjaya. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam sudut
penjagaan yang lain, maksudnya jaga kitab ini supaya jangan hilang dalam pengetahuan kita. Kadang-kadang hari ini ramai daripada kalangan kita yang tak boleh baca Quran, kan? Itu maksudnya jaga di sini yang kita boleh maksudkan juga, ya. Jadi kita kena belajar baca Quran walaupun dulu kita tak sekolah, kita tak belajar dan sebagainya, ya. Tapi sampai umur dewasa ni, kita kena belajar setakat mana yang kita boleh. Sebab belajar Al-Quran ini maksudnya kalau orang tu dia belajar, maksudnya susah belajarnya itu, dia belajar, dia tergagap-gagap nak baca, susah. Jadi dia dapat dua pahala, satu kerana dia nak belajar Al-Quran tu, yang kedua kerana suka. Bagi orang yang dah lancar membaca, cuma dia tak baca saja, kan. Jadi bagi orang yang jadi maka sebab itu kita kena jaga Al-Quran itu supaya jangan hilang penguasaan pembacaan Al-Quran itu dalam pengetahuan umat Islam, ya. Jadi alhamdulillah negara kita hari ini, ya, maksudnya ada sekolah kanak-kanak, ya, kanak-kanak kecil kita pun kadang-kadang, ya, dah bersekolah rendah lagi dah boleh baca Al-Quran, ya. Itu bergantung kepada usaha daya mereka lah, kan. Jadi maknanya silibus Al-Quran tu ada di sistem negara kita ini. Jadi alhamdulillah, maka tak jadi masalah dalam hal ini. Cuma kita nak pertingkatkan, ya, untuk supaya dapat kita, orang kata, bukan hanya setakat membaca saja, mungkin memahami, ya. Kemudian selepas kita memahami, kita amalkan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran ini. Itu pengajaran yang ketiga, yang dapat kita ambil, ya, daripada ayat ini. Maksudnya kita kena jaga ni, maksudnya dari segi bacaan kita. Mungkin bagi orang yang dah pandai membaca, ya, mungkin dia jaga bacaan pula, bacaan dari sudut mungkin tajwidnya. Ada orang boleh baca Al-Quran tapi tajwidnya tak mahir, kita kata, kan. Tapi untuk lebih baik lagi, maka kita kena mahirkan dengan tajwid dan sebagainya. Kemudian selepas kita mahir dengan tajwid, maka kita cuba, ya, memahami erti Al-Quran itu, ya. Dan selepas kita memahami erti Quran itu, maka kita mungkin tadabbur, kita katakan, mungkin dari sudut kita menganalisa, kan, ya, ikut pahaman ilmu yang ada kepada kita. Sebab berbeza, ya, orang yang ilmunya begini mungkin penilaiannya begini, kan. Orang yang ilmunya begini penilaiannya begini, tak sama perbezaan itu, kan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya fleksibel, kan. Dia bukan untuk orang-orang tertentu saja, untuk semua mereka, iaitu umat manusia, berdasarkan kepada pahaman kita. Mungkin kita baca pada malam ini, mungkin saya faham begini, mungkin bagi tuan-tuan yang mendengar, mungkin tuan-tuan lebih faham daripada apa yang saya ceritakan ini, kan. Itu maksudnya berdasarkan ilmu yang ada kepada tuan-tuan, kan. Itu dia kata. Dan seterusnya, yang akhir sekali Allah kata di sini, janganlah kita jadikan Al-Quran ini sebagai alat untuk kita nak, orang kata, nak dapat kedudukan dunia kita, ya. Kita kedudukan dunia kita dari segi, kita kata, kesenangan dunia. Sebab kesenangan dunia ni tak orang kata tak kekal, ya, tak kekal, hanya sementara sahaja, ya. Tapi kekal yang sebenarnya ialah di hari akhirat itu. Maksudnya kekal itu ialah dengan penjagaan tadi, ya. Kekal akhirat itu maksudnya dengan penjagaan kita, dengan komitmen kita membaca Al-Quran, faham Al-Quran dan sebagainya, dan kita melaksanakan Islam dan menyampaikan kepada orang lain pula, kita kata, itu dia kata komitmen itu kekal. Ini tak akan kurang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat pahala. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita sampaikan apa yang terdapat Al-Quran, maka itu akan memberi manfaat. Ya, sama ada orang tu dapat ke orang tu tak dapat, itu cerita lain lah, kan. Dia pun berdasarkan. Yang pentingnya maksudnya usaha kita ke arah untuk nak mengangkat Al-Quran ini dari sudut supaya dianya dijaga, ya. Maksud yang pertama dijaga dari sudut, mungkin setakat kita ni kita kata dari sudut bacaan, ya, dari sudut pahaman kita kena jaga. Mungkin bagi orang lain, mungkin bagi pihak peringkat yang lebih atas, mungkin pihak kerajaan dan sebagainya, mungkin menjaga dari sudut meletakkan Al-Quran itu dalam melaksanakan hukum bernegara dan sebagainya. Itu yang berdasarkan kepada itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan, ya, tentang ayat yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung dengan ayat yang ke-45. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Jadi minta ampun, minta maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqan ma'suna. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.